Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam. Salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton saya walaupun dah lewat malam ini. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya. Alhamdulillah, saya mohon maaf sebab terlewat sikit. Adik bawa balik pada mesyuarat lagi sekali. Dan malam ni insya-Allah saya akan cuba bawa apa orang kata berita dan cerita yang saya try not to fill any gaps lah, setakat mana yang saya boleh. Saya cuba juga untuk cuba sedaya upaya supaya mudah untuk mana yang boleh kita on, mana yang dapat kita share lah, setakat yang kita boleh. Alhamdulillah. Terima kasih yang terus setia, terima kasih yang share, yang like, subscribe. Terima kasih juga walaupun dia orang tak suka live saya, tapi dia orang tetap ada dalam saya punya live tiap-tiap malam. Itulah semangat yang saya nak sebenarnya kan. Walaupun dia macam tu kan, sebab dia cari rezeki daripada live saya. Kan? Dan saya pun cari rezeki daripada dia orang juga. Rezekinya macam mana tuan-tuan? Bila dia orang maki saya dapat pahala. Rezeki juga tu kan. Kan? Kita boleh anggap sebagai rezeki jugalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kita terus bawa kepada cerita kita hari ini. Ulasan mengenang Abdullah Sidi. Abdullah Sidi mencabar naratif arus perdana. Abdullah Sidi ni adalah salah seorang pengasas Parti Komunis Malaya, PKM. Abdullah Sidi atau nama sebenarnya Cik Dat Anjang meninggal dunia pada usia 100 tahun. Beliau lahir pada 2 Oktober 1923 di negeri Perak, meraihkan hari jadinya ke-100. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, tahun ini adalah ke-99 tahun Tun Mahathir. Tahun depan dia jadi 100. Dan meninggal dunia pada 2024 di rumahnya di Kampung Perdamaian daerah Sukirin, wilayah Narathiwat, selatan Thailand. Permulaan Abdullah Sidi menerima ucapan takziah dan pujian memperingati jasanya daripada pelbagai pihak, termasuk Menteri Pertanian Muhammad Sabu yang menyifatkan pengorbanan Abdullah Sidi dan usahanya memerdekakan tanah Melayu begitu cemerlang sekali. Ahli Parlimen Pasir Gudang Hasan Karim juga menyifatkan Abdullah Sidi sebagai seorang patriot. Terima kasih Mazila Lambak. Manakala bekas Presiden Kongres MUTC Said Muhammad menyifatkan Allahyarham sebagai tokoh penting dan mengharap kerajaan mengiktiraf pengorbanannya. Pembagian Abdullah Sidi dan pujian terhadapnya mencabar naratif arus perdana mengenai Parti Komunis Malaya, memandangkan lensa politik kita diselaputi naratif perkauman. Arti kata, kita selalu ingat Parti Komunis ni semua orang Cina. Tak. Ada juga Parti Komunis ni di kalangan orang Melayu dan juga di kalangan orang Iban, orang Bumi Putra sendiri. Ramai juga masyarakat bukan Melayu yang mendapat bahawa Chin Peng, seorang lagi pemimpin PKM, tidak dapat pujian sedemikian. Malah pembawaan balik Abu Chin Peng juga mencetus kontroversi pada 2019. Inilah caranya sentimen arus perdana perkauman yang cuba memamparkan bahawa PKM itu Cina dan Cina itu komunis. Tulisan ini berniat memberikan perspektif mengenai PKM untuk bercabar pemikiran dominan dalam kalangan rakangan yang dikongkong oleh propaganda penjajah. Ada kalangan kawan-kawan sekolah saya yang terkejut apabila mengetahui bahawa pengurusi PKM adalah seorang Melayu. Untuk selama ini mereka sering disajikan dengan satu nama sahaja, iaitu Chin Peng. Ramai juga tidak faham bahawa terdapat juga pejuang Melayu yang menyertai PKM, antaranya Samsiah Fakih, Rashid Maidin, Abu Samah, Kamul Zaman Teh, Musa Ahmad, Wahid Anwar dan juga Mat Indra. Malah bumi Temberloh juga merupakan tempat lahirnya Tok Mahamam, dikatakan lubuk buayan revolusi di Melaya yang melahirkan banyak pejuang kiri Melayu yang tidak mahu menjadi kaki ampu kepada penjajah British. Rejim ke-10 yang ditubuhkan pada 47 merupakan sebahagian daripada tentera pembebasan rakyat Melaya yang kebanyakan ahlinya berbangsa Melayu. Menariknya adalah nama regimen ke-10 diambil sebenarnya 10 Zulhijjah, iaitu Hari Raya Korban. Baik, saya tak akan ulas panjang tentang artikel tersebut. Boleh baca sendiri dekat Malaysia Kini nanti. Tetapi secara ringkasnya tuan-tuan, betul, kalau kita tengok dalam sejarah itu sendiri sebenarnya, kita kena faham, bagi saya lah, saya ni bukan pakar sejarah, saya baca, tapi saya bukan pakar sejarah. Komunis itu kita boleh bagi kepada dua fasa besar. Fasa pertama adalah fasa sebelum kemerdekaan dan fasa kedua adalah fasa setelah kemerdekaan. Now, kalau kita kena lihat kenapa kita pelik, kenapa komunis itu masih lagi cuba selepas merdeka terus menyerang rakyat, menyerang penduduk dan sebagainya, menyerang kerajaan pada waktu itu. Okey. Now, kita kena faham fasa pertama, iaitu fasa sebelum merdeka, di mana PKM, Parti Komunis Malaya itu diwujudkan parti haluan kiri atas tujuan. Pada masa itu banyak parti haluan kiri
diwujudkan, dan antara yang mengangkat senjata adalah Parti Komunis Malaya. Dan sebab utama mereka menentang pada waktu itu adalah kerana mereka memang nak membebaskan negara kita. Mereka berpandangan bahawa parti haluan kanan seperti yang pro kepada British seperti UMNO adalah parti yang bersekongkol dengan penjajah, dan mereka akan mengambil alih negara ini dalam keadaan mereka akan jadi boneka kepada penjajah. Itu pandangan Parti Komunis Malaya antara lain pada waktu itu. Jadi mereka menyerang British, dan antara yang kita lihat adalah peristiwa Bukit Kepong. Bukit Kepong itu berlaku sebelum merdeka. Sebab itu ada satu buku, adakah Mat Indra itu pejuang atau petualang? Sebab yang diserang oleh komunis pada waktu itu adalah pos milik British. Cuma dijaga antara lain oleh polis orang Melayu. Jadi timbul persoalan. Saya tak nak terlibat dalam perdebatan tentang siapa betul dan siapa salah. Cuma kita cerita secara asas dan dasarnya apa yang berlaku pada waktu itu. Dan saya bukan di sini untuk nak membuat konklusi kepada apa-apa peristiwa sekalipun. Saya tak berada di situ dan saya bukan pakar dalam bidang tersebut. Cuma saya nak kata, dalam peringkat awal memang cubaan dia adalah untuk menentang dan juga menghalau British melalui cara kekerasan. Okay? Berbeza dengan antara parti-parti politik yang menggunakan cara pendekatan politik. Seperti kita tengok UMNO yang menggunakan pendekatan perbincangan umpamanya untuk mengambil alih negara daripada penjajahan British. Baik. Now, itu adalah sebelum sebelum tarikh kemerdekaan 1957. Now, selepas tarikh kemerdekaan 57, ada di kalangan Parti Komunis Malaya berpandangan bahawa usaha yang dilakukan oleh British memberi kemerdekaan kepada Malaysia, pada tanah Melayu pada waktu itu adalah satu usaha yang sebenarnya tidak betul, tidak benar. Yang bahawa sebenarnya kerajaan Malaysia yang merdeka pada waktu itu adalah boneka. Itu adalah permainan, dan itu sebenarnya tidak patut dan tidak wajar dilakukan. Jadi mereka masih meneruskan serangan terhadap kerajaan atas usaha sebenarnya mereka hendak katanya untuk membebaskan negara kita daripada penjajahan British, sebelum ini secara fizikal, sekarang secara boneka katanya. Namun that's why kita kena faham dia ada dua fasa. Dan dua fasa ini membawa kepada dua konotasi dan dua konklusi yang berbeza. Saya tukang cerita je tuan-tuan. Don't shoot the messenger. Tuan-tuan setuju tak setuju dengan pandangan saya, itu terpulang kepada diri masing-masing. Tapi kita nak cerita bahawa ini adalah sebahagian daripada lipatan sejarah, dan kita tidak boleh menafikan mereka ada contribution dalam memerdekakan negara kita menuju ke negara yang lebih baik, menuju kepada kemerdekaan yang sebenar. So terpulang, sama ada tuan-tuan dan puan-puan bersetuju dengan mana-mana naratif sekalipun, sejarah ditulis oleh mereka yang menang. Itu kita kena faham. Sejarah ditulis oleh mereka yang menang. Okey, seterusnya. Cadangan FTPA bukan serupa pentadbiran Dr. M pada tahun 90-an, kata Senator. T. Lian Ke mendakwa pelbagai undang-undang dilenturkan pada zaman Mahathir untuk mengukuhkan pentadbirannya. Pelenturan undang-undang secara Machiavelli menerusi cadangan Akta Penggal tetap membahayakan sistem perundangan dan demokrasi, serupa apa yang berlaku pada 80-an dan 90-an ketika Mahathir menjadi Perdana Menteri, kata Senator T. Lian Ke. Trend Machiavelli melenturkan undang-undang dan amalan ialah cerminan zaman 80-an 90-an apabila pelbagai institusi dan undang-undang dilenturkan untuk menjamin kuasa Mahathir, katanya. Menyifatkan cadangan itu sebagai reaksi tergesa-gesa yang akan mencerobohkan perlembagaan persekutuan, bekas timbalan Perdana Menteri itu menasihatkan agar jalan mudah tidak diambil dengan mengubal undang-undang yang buruk. Politik harus berfungsi dalam rangka perundangan dan perlembagaan, kata T. Cadangan mengubah dasar atau undang-undang bagi kerajaan jangka tetap untuk mengelak kemulut politik akan mencerobohkan peruntukan perlembagaan dan bidang kuasa berperlembagaan semasa. Dia berkata ahli politik dan pemegang jawatan tidak boleh dilindungi atau kebal terhadap undi tidak percaya apabila mereka gagal melaksanakan tugas. Undi sedemikian adalah sebahagian daripada proses demokrasi Malaysia, katanya. Undi tidak percaya membenarkan ahli parlimen yang dipilih sama ada mengesahkan sokongan atau menghentikan sebarang kemerosotan dalam kerajaan atau pemegang jawatan. Baik, saya nak komen sikit. Bagi saya, T ni mungkin confused kot di antara FTPA yang dicadangkan dengan apa yang dimasukkan oleh Zahid Hamidi, Datuk Seri Zahid Hamidi. Macam saya dah terangkan benda ni, tapi saya ulaskan lagi. Okey, yang
dicadangkan oleh Datuk Seri Zahid Hamidi adalah supaya ada satu rang undang-undang khas kerajaan tidak boleh ditumbangkan dalam penggal mereka memerintah. Okey, ini cadangan Datuk Seri Zahid Hamidi. Pada waktu yang sama, Menteri YB Azalina bercakap tentang FPTA, iaitu akta di mana penggal parlimen itu dikekalkan. Kalau kita faham, kedua-dua benda ini sebenarnya berbeza. Kedua-dua perkara ini sebenarnya berbeza. Dia bukan perkara yang sama sebenarnya. Kan? Kedua-dua perkara ini adalah dua benda yang berbeza. Kenapa berbeza saya kata? Begini. FTPA, sebagaimana cadangan di dalam manifesto Pakatan Harapan sebelum ini, ialah di mana ada satu ketetapan tempoh kepada parlimen. Iaitu kalau 5 tahun, maka hendaklah dia kekal 5 tahun. Erti kata, sebelum ini yang tahu tarikh pilihan raya itu bila hanyalah Perdana Menteri. So, Perdana Menteri kalau dia kata tahun ni, tahun depan, tahun satu lagi, 3 tahun, 5 tahun, 4 tahun, dia yang tentukan. Tiba-tiba dia dapat ilham malam ni, esok dia kata, kita nak bubar parlimen. Bubarlah parlimen. Okey? Jadi itu yang jadi isu, itu yang jadi pertikaian. Negara tak bersedia. Jadi apa kata kita buat satu rang undang-undang di mana kita kena tetapkan tempoh satu penggal parlimen itu 5 tahun. Melainkan ada faktor-faktor besar yang menyebabkan dia tak boleh 5 tahun. Tetapi katakanlah 1 hari bulan 1 2020 itu adalah hari tempoh pertama pilihan raya, maka the next pilihan raya adalah 31 Disember 2025. So kita tetap 5 tahun tu. Dan kita dah boleh jangka pilihan raya pada tahun, contohnya 2027 ni sepatutnya pilihan raya, kita dah boleh jangka 2027 ni pilihan raya. Cuma tarikh exactly tu kita tak tahu. Tapi dia 2027. Dia tak akan berlaku 2026, dia tak akan berlaku 2025. Kenapa? Sebab sudah ada akta. Sekarang ini, boleh tak pilihan raya berlaku pada 22, 23, 24? Boleh tak berlaku pada 2025? Boleh. Boleh tak berlaku pada 2026? Boleh. Boleh tak berlaku pada 2027? Boleh. Terpulang kepada Perdana Menteri, lepas 3 tahun dia nak announce bila-bila terpulang kepada beliau. Jadi kita sebagai rakyat, kita pun ialah tertanya-tanya ke? Tertanya-tanya juga ya, kerajaan kita kena ada projek, kita punya, ialah banyak benda lah, perancangan dan sebagainya. Kalau tukar kerajaan dia jadi lain. So benda macam seperti itulah yang menyebabkan akta ini kita cadang untuk diwujudkan. Now, berbeza dengan satu yang dicadangkan oleh Zahid, supaya kerajaan itu kekal. Dia dua benda yang berbeza. Akta penggal dengan akta kekal kerajaan itu benda lain. Yang itu saya tak setuju. Kerana kita ada satu peruntukan di dalam perlembagaan di mana Perdana Menteri itu boleh dijatuhkan dengan undi percaya atau tidak percaya. So, dia dua benda yang berbeza. So, kalau sekiranya kita kata, oh, Perdana Menteri tidak boleh dijatuhkan, itu sudah, dan kita kena buat akta di atas perkara tersebut, kita kena kekalkan kerajaan ini. Itu sudah bercanggah dengan perlembagaan, dan kalau ada pun undang-undang tersebut, dia akan jadi null and void. Akta yang pertama tadi, itu membolehkan Perdana Menteri tetap digugurkan. Boleh. Peruntukan 40 something perlembagaan yang mana boleh dibuat undi tidak percaya kepada Perdana Menteri, boleh. Itu bukan bermakna dihapuskan akta tersebut, tak. Tetapi yang kedua ni, ada kemungkinan boleh dihapus. Jadi saya tak setuju dengan cadangan Zahid. Adalah lebih baik kalau nak buat, perkasakan akta anti lompat parti rather than kita buat akta baru. Itu saja. Itu saja cadangan yang sebetulnya kalau kita betul-betul nak mempertahankan kerajaan ini daripada tumbang. Jadi bagi saya, senator itu sendiri terkeliru dan tentang salah faham perkara tersebut. Okay? Dia terkeliru. Baik. Cerita tentang bekas setiausaha politik Mat Sabu dibebaskan. AGC perlu beri penjelasan bekas Setpol Mat Sabu bebas dakwaan rasuah. Wan Ahmad Faizal menggesa Pejabat Peguam Negara memberi penjelasan mengapa bekas setiausaha politik Mat Sabu di Kementerian Pertahanan dibebaskan daripada pertuduhan meminta dan menerima rasuah lebih 6.48 juta.
Ketua Pemuda Bersatu itu menyifatkan pembebasan itu sebagai sangat membimbang dan membingungkan. Ia menimbulkan persoalan sama seperti kes Ahmad Zahid. Apakah ia tata terkelola cara kerajaan Madani dalam menguruskan keadilan negara, katanya. Semalam bekas Setiausaha Politik Mat Sabu, Muhammad Azhar Cik Dali dilaporkan dibebas daripada pertuduhan. Ini kita baca semalam. Setiausaha Politik Mat Sabu dibebaskan daripada pertuduhan rasuah. Bagaimanapun media tidak mengetahui butiran keputusan yang diambil. Ketika dihukumi Malaysia kini, Peguam Muhammad Azhar Cik Dali sekadar berkata pembebasan. Itu saja saya boleh katakan. Dia enggan mengulas lanjut mengenai pertanyaan sama ada ia adalah pembebasan penuh atau pihak pendakwa telah memohon pelepasan tanpa dibebaskan di NAA. Juga tidak dapat diketahui alasan pembebasan itu diberikan pada akhir pendakwaan. Malaysia kini sedang cuba mendapat makluman daripada pihak pendakwaan. Okay. Now, soalan dan keterangan dibangkitkan oleh Peguam Negara. Peguam Negara mengatakan bahawa tugas untuk mereka, untuk Peguam AGC, AG Chambers ataupun pejabat Peguam Negara, sama ada tugas mendakwa atau menghentikan pendakwaan, itu adalah bidang tugas ataupun prerogatif Peguam Negara. Malah Ketua Hakim Negara hari ini juga telah membuat kenyataan bahawa itu bukan tugas ataupun bukan bidang hakim atau juga badan kehakiman kalau sekiranya pendakwa raya nak tarik dakwaan. Itu tak ada kena-mengena dengan hakim. Hakim kata kalau pendakwa raya nak tarik dakwaan, itu terpulang. Kenapa bukan tugas hakim nak menentukan atau bertanya kepada pendakwaan kenapa mereka nak jatuh ataupun nak tarik kes tersebut? Okey, itu yang pertama. Nah, kedua, adakah tindakan Peguam Negara menarik kes-kes ini satu benda yang pelik? Hanya berlaku pada zaman sekarang? Tak, sebenarnya. Sebelum ini pun pernah ada. Even pada zaman Perikatan Nasional Memerintah pun pernah ada. Banyak kes sebenarnya yang sebelum ini ditarik oleh Peguam Negara tanpa penjelasan daripada Peguam Negara. Antaranya adalah anak Najib yang tidak didakwa. Pun ada dan berlaku pada zaman Perikatan Nasional. Now, wajarkah pendakwa raya menjelaskan, memberi penjelasan setiap kali mereka membuat tindakan-tindakan yang mereka kata mereka nak buat tindakan? Baik, kita baca kenyataan C4. Kenyataan Peguam Negara ada hak henti prosiding tak selaras prinsip telus, C4. Pusat Memerangi Rasuah dan Kronisme, C4 menyelar kenyataan Peguam Negara Datuk Ahmad Tariuddin Muhammad Saleh mengenai kuasa Peguam Negara untuk memula atau menghentikan prosiding. C4 dalam satu kenyataan berkata hal berkenaan tidak terselaras dengan prinsip teras ketelusan dan tabik urus yang baik serta menggambarkan pendekatan membimbangkan dalam pelaksanaan pendakwaan. Penting untuk diingatkan bahawa AG dilantik memegang jawatan PP ex officio. Dalam artikel lain, seseorang lantikan politik diberi kuasa dengan budi bicara umum ke atas kelakuan, kawalan dan hala tuju pendakwaan jenayah. Kritikan terhadap keadaan ini telah lama ada kerana terdapat kemungkinan wujud keputusan mengenai pendakwaan terhadap tokoh politik utama boleh dibuat berdasarkan pertimbangan politik, katanya Selasa. Nah, saya nak ulang. Pertama sekali, kita establish dahulu bahawa secara perlembagaannya, bukan daripada sekarang, daripada dulu lagi, kuasa dan hak untuk nak memulakan, nak meneruskan, nak menghentikan ada pada AGC ataupun pada AG Chambers. Dalam mana-mana pendakwaan. Pendakwaan boleh memula ke pendakwaan dan pendakwaan juga boleh meneruskan dan pendakwaan boleh menghentikan. Dan itu adalah seperti mana yang dijamin oleh perlembagaan Malaysia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di dalam perlembagaan juga, perlembagaan silent. Perlembagaan tidak memberikan sebarang penjelasan sama ada wajar atau tidak pendakwaan boleh membentangkan kenapa mereka menghentikan sebarang pendakwaan. Okey, erti kata lain, perlembagaan tidak memaksa pendakwa raya untuk memberi penjelasan. Perlembagaan memberi kuasa, tetapi perlembagaan tidak memberi bukan sebab, tapi suatu akta ataupun suatu ketegasan bahawa pendakwa raya perlu menjelaskan kenapa nak menjatuhkan kes tersebut. Okey, itu asas dia. Namun begitu, bagi saya, pendapat saya secara peribadi, dalam kes-kes yang berprofil tinggi, bagi saya wajar wajar pendakwa raya
memberikan penjelasan kenapa kes tersebut digugurkan. So, bila kita balik kepada perlembagaan, sebagaimana di dalam peruntukan perlembagaan, tidaklah salah perlembagaan pendakwa raya tidak memberi penjelasan. Tak salah. Melalui perlembagaan, melalui undang-undang tak salah. Tetapi dalam masa sama, tidak juga salah menurut perlembagaan bagi pihak pendakwa raya memberikan penjelasan kenapa kes tersebut digugurkan. Namun, ada justifikasi. Now, saya tengok daripada dua-dua angle. Satu, wajar bagi saya kerana rakyat nak kena tahu, terutama kes yang berprofil tinggi. Yang tak profil tinggi tak payahlah. Tetapi, dalam faktor yang kedua pula, ada dia punya angle lain. Iaitu angle dia, rakyat tak akan pernah berpuas hati dengan sebarang penjelasan. Saya bagi contoh. Dalam kes representasi Zahid Hamidi dan juga kes representasi, terutama kes representasi Zahid Hamidi, kes representasi anak Najib, di mana representasi itu diterima dan mereka digugurkan daripada pertuduhan. Ada di kalangan, dan penjelasan diberikan, masih lagi di kalangan rakyat yang tak puas hati dengan penjelasan tersebut. Arti kata lain, kita jelaskan pun dia tak akan puas hati. So, ada yang kata, yang penting dia jelas puas hati tak puas hati itu cerita lain. So, dia akan membawa polemik yang tak berkesudahan. So, on one point, bagi saya, wajar juga dia nak kena jelaskan. But on another point, kita akan kata, setakat mana kita nak tahu secara detail kenapa? Saya bagi contoh, tuan-tuan. Katakanlah, pendakwa raya kata, setelah kami mengkaji dan meneliti kes ini, kami menggugurkan kerana tidak cukup bukti. Okay? Kami tidak meneruskan kes tersebut kerana tidak cukup bukti. Now, soalan kita kedua, apakah yang mengatakan bahawa tidak cukup bukti? Kami nak tengok bukti tersebut. Kalau kita nak tengok bukti tersebut, akhirnya bawa kepada, yang pertama, kita nak kena bawa ke dalam pembicaraan. Tetapi kita bukan party to the case. Yang kedua, apa kepakaran kita nak meneliti bukti itu ada atau cukup atau tidak? Saya ambil contoh kes Zahid Hamidi yang dibebaskan pada tahun 2022 sewaktu Perikatan Nasional memerintah. Kes VLN, 40 kes yang pertama. Pada waktu itu, Zahid Hamidi dibebaskan daripada tuduhan menerima rasuah. Masalah kes yang 40 ni lebih severe, lebih teruk daripada kes 47. 47 kes itu melibatkan yayasan di mana Zahid Hamidi itu adalah pengurusi dia. Tetapi 40 kes visa luar negara, VLN, itu adalah kes direct rasuah. Direct rasuah daripada kontraktor yang dapat VLN itu dikatakan memberi duit kepada Zahid Hamidi. Dia bagi duit kepada Zahid Hamidi. Dan pada tahun 2022-21, Zahid Hamidi dibebaskan oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Saya tak kata Kerajaan Perikatan Nasional lah. Saya kata oleh Mahkamah pada zaman Perikatan Nasional kerana bukti tidak cukup. Dia kena DAA, discharge amounting to equal, kerana bukti tidak cukup. So, bila mahkamah teliti, rupanya ada banyak kelompangan di dalam kes tersebut. Saya pendekkan cerita kes Zahid Hamidi yang VLN 40 kes yang dibebaskan oleh mahkamah pada zaman Perikatan Nasional. Saya pendekkan. Dikatakan bahawa Zahid Hamidi menerima rasuah daripada sebuah syarikat yang dapat projek VLN. Nilaian jutaan. Ada satu jumlah, saya tak ingat jumlah dia berapa. Okey. So, akhirnya, dia kata, kenapa mereka tak boleh, pendakwa raya tak boleh come up with the chain of evidence? Sebab semua bukti itu circumstantial evidence. Circumstantial evidence tu apa is? Itu saya kata, kan? Circumstantial evidence. Bukti keadaan. Tidak ada direct evidence yang mengatakan, kalau tuan-tuan belajar the law of evidence, dia ada satu undang-undang dipanggil the law of evidence. Tuan-tuan akan faham. Tidak ada satu keadaan di mana nampak jelas duit itu sama ada diserah direct kepada Zahid dengan saksi dan pembuktian. Itu direct evidence dipanggil. Atau masuk ke dalam akaun, itu dipanggil direct evidence. Apa yang dikatakan oleh 3 orang syarikat yang mengatakan mereka memberi rasuah kepada Zahid Hamidi, dia kata kami keluar duit daripada akaun bank sekian juta. Malah pegawai akaun bank yang dikatakan dikeluar duit itu pun tak dipanggil tau. Okey, kami dah keluar duit. Duit itu datang daripada luar negara, masuk akaun bank company kami keluarkan duit. Kami keluarkan cash. Kemudian kami pergi ke rumah Zahid.
Dalam kami pergi ke rumah Zahid, kami letak duit tu di dalam bag. Di luar, dia dekat rumah Zahid ni, dia ada meja kerusi yang dekat, ialah rumah besar kan. So kami letak kat situ dan kami pergi. Itu adalah saksi yang dalam kes Zahid VLN 40 kes. Now, pendakwa raya kata, hakim kata, ada CCTV tak? Tak dibawa. Dipanggil tak? Kenapa tak? Bukan ditanya macam tu. Dia kata, kenapa tak dipanggil pegawai bank di mana dikatakan dikeluarkan duit itu? Tak dipanggil. CCTV tak ada. Guard tak ada. Tak ada rekod menunjukkan mereka bertiga itu masuk ke dalam kawasan rumah Zahid Hamidi. Kalau ada CCTV, takkanlah rumah masa itu timbalan menteri, dia timbalan menteri kok, tak ingat lah. Tapi pada masa itu dia ada CCTV. Tak ada. So takkan tak ada. Tak ditender evidence tersebut. So hakim kata, kalau tu semua tak ada, macam mana kita nak pastikan yang kamu bertiga ni cakap benar? Itu just your words. Entah-entah, ini kata-kata hakim tu dalam proceeding itu, entah-entah kamu ambil duit itu, kamu pergi enjoy. Itu hakim kata, entah-entah macam tu. So akhirnya, hakim kata tidak boleh dibuktikan bahawa Zahid bersalah, maka kes itu digugur dan dibuang. Okay. Now, di situ, kita telah buang proses bertahun-tahun, mahkamah evidence panggil, akhirnya, evidence itu tak cukup. Adakah pendakwaan tahu evidence itu tak cukup? Pendakwaan bukan bodoh. Sebab yang buat siasatan bukan pendakwaan, yang buat siasatan polis. Jadi, bila zaman ini, peguam baru ini, peguam negara baru, tengok balik. Ini sangkaan saya lah. Tengok balik. Sebab yang dakwa itu peguam negara sebelum ini. Peguam negara baru mungkin tengok balik, dia tengok, dia kata, yang ni kalau kita masuk tak menang. Representasi yang dia bawa ni kalau kita masuk tak menang. So kita kata, kita tarik balik. Itu akan memotong pendek proses mahkamah. So kalau dia nak terangkan juga, dia cuma kata, kami tak boleh dakwa, contohlah dia buatlah kenyataan. Kami menarik balik kes tersebut kerana tidak cukup bukti. Kamu puas hati ke? Oh, kami nak tengok bukti itu cukup atau tidak. Dia cerita tak habis, tuan-tuan. So akhirnya saya kata, walaupun dalam jiwa saya kata perlu diberi penjelasan, tapi akhirnya kalau kita fikir balik, penjelasan itu tidak akan dapat merungkaikan keputusan yang telah dibuatkan. Ada yang kata, kalau macam tu teruskan je lah case to is. Biarlah teruskan. Boleh. Tapi dia akan buang masa, dia akan buang kos. Banyak lagi kes lain yang kita boleh letak yang boleh didapati bersalah. Akhirnya kes itu didapati tidak bersalah. It will take years, time and cost and money. Yang bayar duit, ingat free ke mahkamah tu? Lawyer kena bayar, peguam negara, dia orang nak kena jalankan laksana tanggungjawab. Kalau dia tengok dah bluntly, dah jelas memang pembuktian itu tak cukup. Macam kan tuan-tuan pernah dengar tak kes di mana peguam negara diberikan kes, kemudian peguam negara kata tak boleh, tak cukup. Sebab yang menentukan sama ada siasatan polis itu atau SPRM itu cukup lengkap atau tidak adalah peguam negara. Kerana mereka yang kena berdepan dengan hakim dan juga pendakwa raya. Bukannya polis ataupun SPRM tersebut. Faham? Harap tuan-tuan fahamlah tentang perkara ini. Tapi whatever it is, kita tunggulah kalau betul ada penjelasan, kita dengar. Baik, habis kat situ. Lelaki disyaki bakar rumah ngeh didakwa esok. Lelaki yang ditahan kerana disyaki melakukan khianat api di kediaman ahli parlimen Beruas akan dituduh di Mahkamah Magistrate Seri Manjung esok. Ketua Polis Perak mengesahkan perkara itu ketika dihubungi untuk mengetahui sama ada suspek akan dituduh esok. Terdahulu Yusri memaklumkan tempoh reman lelaki yang melakukan jenayah itu disambung sehari lagi sehingga esok. Yusri berkata pihaknya terus menyiasat untuk mengetahui sejauh mana penglibatan suspek dalam kes itu. Selain hasil forensik, kebakaran yang dilakukan jabatan bomba juga akan diambil kira dalam penyiasatan berkenaan. Sebelum ini, lelaki 30-an yang ditahan Shah Alam ditahan remat untuk siasatan di bawah 435 iaitu khianat dengan api, arson. Dalam kejadian awal pada 10 Januari lepas, rumah ngeh di air tawar dipercayai dilontar dengan Molotov cocktail atau bom api, menyebabkan bom botol, menyebabkan kebakaran yang musnahkan sebuah kereta, manakala dua kenderaan lain mengalami kerosakan dalam kes tersebut. Now, ini contoh yang saya boleh nyatakan, tuan-tuan. Ini contoh lah. Tiba-tiba setelah dia buat
dia tahan reman, dia soal siasat apa semua, dia dah tangkap. Akhirnya bila dia dah soal siasat, dia dah, tuan-tuan, dah ditahan lockup ni belum tentu dia bersalah. Okay, itu yang pertama. Ditahan reman itu belum tentu dia akan didakwa. Setelah dikaji-kaji, tengok-tengok, rupanya bukan dia. Contoh kalau dia ditahan reman. Kebetulan dia lalu. Contoh saja, dia lalu. Dia lalu pula, dia tengok-tengok, dia tinjau-tinjau, lepas tu dia lalu. CCTV capture muka dia. Lepas tu dia pun kena tangkap. Bila dia kena tangkap, dia kata, bukan saya. Apa yang kamu pergi tengok-tengok tu? Yelah, saya tengok ada orang tengah macam menyilap minat. Saya tengok lah. Orang tu mana? Saya tak tahu. Kemudian saya pun pergi. Contoh, ini contoh saja, bukan betul-betul. Contoh. Dah ditahan rema 2-3 hari, tengok muka. Lepas tu awak pergi mana? Saya pergilah jumpa kawan saya. Kawan saya dekat kereta menunggu. Saya pun naik dengan dia. Kawan dia pun dipanggil. Betul, rupanya dia ada alibi. So akhirnya, walaupun dia ditahan reman, belum tentu dia akan didakwa. So berkemungkinan, sampai kepada Peguam Negara kata, tak ada pendakwaan. Contoh. Tapi esok dia pergi jumpa, kalau dia didakwa di mahkamah, maksudnya pendakwa raya kata ada kes. Biasanya kalau pendakwa raya kata tak ada kes, dia akan dipanggil NFA, no further action. No further action. So dalam kes ini, ada kes lah. Itu point saya nak relate dengan point awal tadi. So tak ada kes. Alright. Habis kat situ. Ini cerita menarik tentang PAS ni tuan-tuan. Alright. PAS susun strategi khusus untuk tarik undi bukan Islam. Saya baru tahu dia ni orang Sarawak. Okay. Saya bukan baru tahu, dah dah gitu. Dia orang Baram. Dr. Halimah ni. PAS bakal mengadakan program pemukiman khusus bagi membincangkan pelan strategik menarik sokongan pengundi bukan Islam kepada parti tersebut. Pengerusi Lajnah Perpaduan Nasional PAS Pusat Dr. Halimah Ali berkata, parti itu perlu menguasai isu berkaitan bukan Islam jika ingin menjadi parti dominan dalam kerajaan. Katanya susulan ucapan dasar Abdul Hadi Awang yang menekankan mengenai pengaruh PAS dalam kalangan bukan Islam masih lagi tidak memuaskan. Lajnahnya mahu merangka pelan untuk menjadikan parti terbabit pilihan orang bukan Islam. Ahli Parlimen Kapak itu berkata pihaknya menyasarkan tahun 2030 sebagai detik matlamat tersebut akan dicapai. PAS mahu menjadi parti dominan dan kerajaan di Selangor dan juga pusat. Sudah tentu kita perlu menguasai non-Muslim sehingga menjadikan PAS parti pilihan mereka. Sebab itu kita mahu negeri bersama-sama dalam retreat nanti untuk membincangkan bagaimana cara dan pendekatan mencapai matlamat tersebut. PAS pernah mendapat sokongan meluas masyarakat bukan Islam sebelum ini sehingga menyaksikan parti itu berjaya memenangi kerawasan campuran sama ada peringkat Dewan Undangan Negeri atau di Parlimen. Dia menang sebelum ini tuan-tuan. Mudah je. Sebagaimana juga dia menang sekarang ini atas satu alasan. PAS dia tak boleh menang dengan sendiri. PAS dia tak boleh menang dengan sendiri. So dia menang sebelum ini atas dua faktor utama. Yang pertama, dia bergabung dengan orang dan dalam gabungan itu, dalam Pakatan Rakyat, dia bergabung dengan parti yang multiracial. Pada masa itu, PAS bergabung dengan DAP. Sehingga wujud perkataan tahaluf siasi. Yang diwujudkan dan disebut oleh siapa tuan-tuan? Tuan Guru Haji Hadi. Tahaluf siasi membenarkan PAS bergabung dengan DAP pada waktu itu. Dan juga Parti Keadilan Rakyat. Okey? Dan juga Parti Keadilan Rakyat. Malah ada gambar Tuan Guru Haji Hadi peluk Lim Guan Eng. Peluk Lim Kit Siang tuan-tuan. Jangan pernah lupa dengan benda itu. Memanglah bak kata Mahathir Melayu ni mudah lupa. Tapi janganlah mudah kena lencun, kena kencing. Okey? Itu yang pertama. Yang kedua, PAS boleh menang kerana fulus al-mampus fi dunia wal akhirah. Dia ada kerana faktor wang yang ada pada zaman bersatu. Kita dengar sendiri pendedahan Perdana Menteri 500 juta. Itu yang didedahkan pada zaman di dalam komunikasi dibelanjakan pada zaman Muhyiddin Yassin alone untuk tujuan publicity. 500 juta, bukan 5 juta tuan-tuan. To put things into perspective, Perdana Menteri tahun 2023 hanya belanja 50 juta. 10 kali ganda Muhyiddin Yassin belanja pada zaman 2020-2021. Berbanding 150 juta pada zaman Ismail Sabri. Zaman Anwar Ibrahim, 50 juta. Itu pun balance duit daripada 700 juta tersebut. Dah lulus, so guna je lah. Kan? Tak boleh nak tarik balik. Itu dah dalam peruntukan.
Kan? Itu dah dalam peruntukan. So, boleh ke soalan kita, PAS ni menarik orang bukan Islam selepas ini? Jawapan mudah saya, selagi mana Tuan Guru Haji Hadi Awang itu hidup, tak boleh. Itu je. Menarik tuan-tuan, bila disebut hidup ni, siapakah selepas ini yang bakal mengganti beliau? Ini saya cerita. Sudah ada ura-ura di dalam PAS untuk tarik tali kepada siapa bakal pengganti Haji Hadi. Sebab baru-baru ini dilihat Haji Hadi dah pergi balik dialisis tu satu hal kita dah tahu lama. Jantung dah tahu lama dah. Okay? Kita doakanlah yang baik-baik untuk beliau. Tetapi ditakdirkan beliau dah tak mampu lagi ataupun meninggal dunia. Siapa yang bakal ganti? Ini satu persoalan yang menarik. Sanusi sendiri sekarang ini dalam proses untuk digantikan kepada orang lain kerana Sanusi dilihat sudah menjadi liability kepada PAS. Keputusan beliau untuk berkaraoke kepada perempuan bukan mahram di tengah-tengah malam sebenarnya adalah suatu yang mengejutkan pimpinan PAS itu sendiri. Maklumat dalaman saya dapat sebenarnya kenapa Sanusi karaoke ni tuan-tuan. Dia berkaraoke sebab dia stres sebenarnya dengan keputusan daripada pimpinan-pimpinan PAS yang tidak melantik dan mengangkat dia dalam keadaan dan yang sewajarnya. Dia Menteri Besar Kedah. And yet di dalam pimpinan PAS, he is no one. Yelah, sepatutnya dia timbalan presiden lah. Paling kurang. Kan? Suatu jawatan yang tinggi lah kita kata. Mungkinlah dia dekat bahagian dia. Tak kisahlah tu. Even katakanlah dia memegang jawatan tinggi, which is not, dia sekarang ini dalam kerangka untuk ditukar kepada orang lain sebagai Menteri Besar. Langkah yang akan dibuat adalah langkah Kedah. Sebagaimana yang Sanusi sendiri kata. Dia kata, saya jamin ada langkah. Ya, langkah Kedah, tuan-tuan. Kes yang akan berlaku, saya akan sebut sekejap lagi kes Sanusi. Kes yang akan berlaku tentang Sanusi ini bukan satu. Saman dia dengan Menteri Besar Negeri Selangor. Saman dia dengan daripada Vincent Tan. Hasutan dia berkenaan dengan isu Sultan Selangor. Dia ada satu lagi kes hasutan. Satu lagi kes hasutan, saya tak ingat. Tapi ada satu lagi kes yang sekarang ini. Dan juga berkemungkinan terpalit dengan kes rasuah KFA dan rasuah REE. Mungkin dia tak kena, tapi in a way itu sudah damage nama dia. Dalam REE, MBI, CEO MBI ditahan, dia adalah pengurusi MBI. MBI itu pun Menteri Besar Incorporated. CEO dia ditahan kerana rasuah. Dalam kes KFA, CEO KFA ditahan. Dia adalah presiden. Presiden kepada siapa tuan-tuan? KFA. Tadi, ni saya nak tunjuk. Saya tak tunjuk dalam ni lah. Syarikat yang nak buat sepatutnya dilantik. Kulim KXP. Yang sepatutnya katanya nak buat KXP. Saya dapat maklumat tadi, ada orang hantar pada saya. Thank you my friend yang hantar tu. Syarikat itu yang konon-kononnya nak dilantik menjadi kontraktor KFP. Yang dilantik sebagai kontraktor KFP. Adalah sebuah syarikat yang kalau saya baca kat sini, saya tak boleh baca direct. Okey. Okey. Syarikat ini, dia sekarang ni dikata private funding. Okey. Okey. Now, saya ambil berita ni.
Saya nak tuan-tuan baca. Uh, 22 November 2023, KXP Airport City Tahira Air sign joint venture deal to develop Kedah Aeropolis. KXP Aero City Holdings Sdn Bhd, a company who wholly owned by the Kedah State Government, on Wednesday signed a joint venture agreement with Tahira Air Sdn Bhd to establish a special purpose vehicle to continue development of Kedah Aeropolis project. Menteri Besar Kedah said that the new SPV which we named Kedah Aeropolis will be the new developer. Dia kata SPV, maksudnya KXP Airport Holding, dia akan buat joint venture dengan Kedah State Development. Dia sign joint venture dengan sebuah syarikat nama Tahira Air Sdn Bhd. 3 syarikat ini masuk, dia akan buat satu syarikat khas dinamakan untuk meneruskan Kedah Aeropolis Project. Dia kata the new SPV yang dinamakan Kedah Aeropolis Holdings Sdn Bhd, dia akan jadi developer untuk menggantikan the previous SPV. Previously, we signed a deal with another company, cancel kerana failure to deposit 125% of estimated land acquisition. Within 90 days of the agreement being signed today, this SPV company through Tahira will deposit 125%, around 2.5 billion for us to start the land acquisition process. Maksudnya dalam tempoh 90 hari, 3 bulan daripada bulan November, Disember, Januari, by Februari ini, syarikat itu kena menyediakan 2.5 bilion untuk memulakan, bagi kepada syarikat ini, kepada SPV, untuk menyediakan orang kata apa, projek tersebut, menurut kajian mereka. Now, siapa Tahira Air Sdn Bhd ni tuan-tuan? Pertama sekali, kita tak ada isu sangat lah. Dia punya modal berbayar dia adalah, ordinary share dia adalah hanya 2 juta. Dia hanya ordinary share 2 juta. Saya tengah baca dia punya SSM punya detail. Saya boleh bagi macam ni je pada tuan-tuan. Saya tak boleh bagi. Macam tu tuan-tuan tengok je. Alright. So dia punya modal berbayar dia hanya 2 juta. Director dia antaranya seorang Cina, 1-2 sekretari Cina. So Zaini 2 Melayu. Okay. 1 Cina, 2 Melayu. Dan yang letak duit tu 2 juta tu yang si Folan ni lah, yang Cina ni lah letak duit 2 juta. Okay, tak apa. Alright. So bila kita tengok account dia, syarikat ini ditubuhkan pada 2012, tapi saya percaya dia baru je. So summary financial account dia, non-current asset, dia ada 23,000. Balance sheet current asset dia ada 182,000. Tuan-tuan, ini syarikat yang nak bagi kerajaan negeri 2 something billion no. 2 billion tu, 2 billion. Ini Tahira Air ni, saya bukan cerita SPV tu. Dia punya current asset dia, asset semasa dia 182,000 je. Non-current asset, asset jangka panjang dia 23,000 je. Current liabilities dia 300,000. Okeylah, tak apa. Kemudian, revenue dia, pendapatan dia pada tahun 2021, 200,000 je tuan-tuan. Profit dia before tax, profit before tax is 8,000. Sorry, after tax. Before tax, 8,000. Profit and loss after tax is 34,000 ringgit. After tax. And this is a company that's supposed to come up with 2.5 billion ringgit within 3 months, 90 days. Tuan-tuan fikir siapa yang biasa buat bisnes dia tahu. Saya bukan kata company akan gagal, tak. Cuma kalau saya diminta buat due diligence kepada company ini, saya punya soalan, mana dia nak dapat duit tu? Dia nak pledge the land to the bank ke? Tak ada bank yang boleh bagi 2.5 bilion, tuan-tuan. So, tak apalah. Kita tunggulah. Bagi saya, kita tunggu. I'm just saying,
I'm not saying anything, but I'm just saying. Kita tunggu. Dan bagi Mahathir, semua bukan Melayu tak setia kecuali kroni dia, PM. Isu pasal India tak setia tu kan. Mahathir kata, kerajaan kata Anwar Ibrahim sama sekali tidak bersetuju dengan pandangan dikemukakan Dr. Mahathir yang tidak berpuas hati terhadap kesetiaan kaum India dan China di Malaysia. Pada masa sama, Perdana Menteri menyatakan memang diketahui bahawa Mahathir selalu bersikap begitu, termasuk terhadap orang Melayu sendiri. Misalnya, kata Anwar, Mahathir pernah menuduh bangsa Melayu sebagai pemalas dan kini mendakwa orang China dan India sebagai tidak setia kepada negara kita. Memang dia terkenal dengan dakwaan seperti Melayu malas, orang Cina, India kurang setia, melainkan kroni dia je katanya. Tambah Perdana Menteri, semua rakyat Malaysia adalah setia kepada negara ini. Kenyataan itu bantah dengan sekeras-kerasnya. Saya kata dah, kita tak boleh baca niat seseorang. Kesetiaan ke ketidaksetiaan itu pada niat dalam diri dia. Itu niat dalam jiwa dia. Kan? Kita tak boleh kata, oh kau tak setia kerana kau bukan Melayu. Bukan. Kau tak setia kerana kau tak duduk kat Selangor. Bukan. Dekat mana dia duduk, apa bangsa dan agama dia, itu bukan bukti kepada kesetiaan dia. Bukti kepada kesetiaan dia adalah apa yang dia sanggup lakukan untuk negara ini. Tuan-tuan, antara ramai peminat saya adalah daripada kalangan India dan China. Kenapa? Padahal saya cakap hampir 100% bahasa Melayu. Kenapa? Sebab mereka sayangkan negara ini. Sebab itu mereka antara orang yang nak buat perubahan. Mereka yang nak berubah. Yang tak nak berubah kebanyakan, bukan semua lah. Orang Melayu kita je. Yang masih nak kekal dalam keadaan macam tu. Kecuali di negeri Selangor dan beberapa negeri lain kan. Tapi kebanyakan di negeri-negeri yang dikuasai oleh PN, mereka tak nak berubah. Dan mereka termakan dengan dakyah-dakyah. Contohnya Melayu tidak setia ni lah. Itu contoh Melayu tidak setia. Orang bukan Melayu tidak setia. Bukan Melayu tidak setia. Orang bukan Melayu tidak setia. Akhir sekali. Sanusi mohon kes hasut dipindah ke Mahkamah Tinggi. Bekas Menteri Besar Muhammad Sanusi yang berdepan dua pertuduhan. Saya kata dua tadi kan. Berhubung isu pelantikan Menteri Besar Selangor dan penubuhan kerajaan perpaduan dalam seceramah, memohon meminta kesnya dipindah ke dari Mahkamah Session ke Mahkamah Tinggi Shah Alam. Okey, Peguam Awang Armada Jaya Awang Mahmud yang mewakili Muhammad Sanusi berkata permohonan itu difailkan semalam telah diserah kepada Peguam Negara pada hari ini. Pengurusan kes di Mahkamah Tinggi Shah Alam ditetapkan pada 24 Januari ini katanya. Dalam pada itu, Awang Armada Jaya berkata pihaknya menulis surat memohon untuk menangguhkan kes perbicaraan itu yang sepatutnya bermula 18 Januari ini di Mahkamah Session Selayang. Pihak kami memohon penangguhan perbicaraan kerana pada 18 dan 19 Januari berikutan Menteri Besar itu iaitu Sanusi perlu keluar negara untuk tugasan rasmi. Keluar negara lah pula. Mahkamah melalui surat untuk membenarkan permohonan pembelaan untuk mengecualikan kehadiran Menteri Besar pada sebutan kes pada 18 hari bulan ini. Okey, Muhammad Sanusi selaku pemohon memfailkan permohonan untuk memindahkan kes antara alasan suatu perbicaraan yang berpatutan dan sama tidak dapat dijalankan Mahkamah Rendah daripada Mahkamah Tinggi. Menerusi notis usul tersebut, Ahli Luar Negeri Jeneri Kedah berkata sekiranya perbicaraan dijalankan Mahkamah Tinggi, ia akan memudahkan pihak-pihak merujuk kepada isu undang-undang rumit. Ini kemukakan semasa perbicaraan. Mengikut kedua-dua pertuduhan, Muhammad Sanusi menyebut perkataan menghasut di Simpang 4 Taman Mutiara pada Gombak 11 malam. Kedua-dua pertuduhan itu seksyen akta hasutan di bawah seksyen yang sama. Now, taktik bukanlah taktik yang lama, kan? Okay, bukanlah taktik yang baru pertama. Bukanlah taktik yang baru, kan? Cubaan untuk nak apa orang kata what do you call that, untuk nak melengah-lengahkan, menangguh-nangguhkan perbicaraan ini bukanlah sesuatu yang pelik, kita kata, bukan sesuatu yang memeranjatkan. Kenapa saya kata demikian? Sekarang ini dia cuba sebaik mungkin. Yang pertama, dia kata dia tak boleh hadir. Kenapa dia tak boleh hadir? Sebab dia nak apa orang kata, dia nak pergi atas urusan rasmi. Okay. Now, sepatutnya
Akta urusan rasmi itu mungkinlah benda yang terdapat dielakkan. Tapi kalau kenyataan bertulis, boleh hadir tanpa kehadiran Sanusi. So, okay, satu done deal. Kemudian dia nak tukar kepada Mahkamah Tinggi. Kenapa dia nak tukar Mahkamah Tinggi? Sebab dia kata kes ini rumit. Kes ini maksimum penjara hasutan 5 tahun, 3 tahun, denda 5,000. So, ini bukan kes rumit, tuan-tuan. Dia sama ada kita sebut atau kita tak sebut, itu saja. Sama ada kita sebut atau kita tak sebut, itu saja. So, sekarang ini, bila dia kata dia sebut atau tidak sebut, so sekarang ini Mahkamah Session pun boleh membuktikan. Dia bukan satu perkara yang complicated. Dia bukanlah satu perkara yang complicated. Okay. Now, untuk menyatakan dia tidak complicated, kita dah dengar sendiri kenyataan Sanusi mempertikaikan berkenaan dengan keturunan sultan kecuali Sultan Kedah. Kan? Sultan-sultan lain dipertikaikan oleh beliau mengenai kenyataan tersebut. Okay. Saya cuba cari kenyataan Sanusi kalau ada. Saya tak jumpa video dia. Kalau Arab, kalau ada lah, minat kena cari lah kan. Okay, tak apalah. Saya tak boleh nak cari sekarang. Tuan-tuan boleh cari sendiri kenyataan mempertikaikan tentang perkara tersebut. Now, delay taktik ni saya rasa dah lapuk dah. Kalau dia nak delay pun, benda ni akan tetap berterusan. Dan bagi saya ini open and shut case lah. Dan kalau kita nak kata 3R, ini adalah classic case of 3R. Cuma sekarang ini kita tengoklah. Sebab saya punya case pun dalam di mahkamah session juga. 30 hari bulan ni adalah sambungan case saya. So, Sanusi, welcome. Kita lawan. Alright, sekian saja daripada saya. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.